Hmm. Yang pertama zat. Dalam matan tadi ada perkataan bekas. Zat dengan bekas. Dia ada makanan, tak ada bekas isi makanan, tak wajib gaji. Kemudian asani minasyurut wujudur rahilah. Hmm. Hmm. Ada kenderaan tidak ditaklifkan pergi haji jalan kaki. Faham? Walaupun dia ni kuat, muda, kalau nak jalan kaki tu boleh, tak ditaklifkan. Kecuali kalau jarak dia dengan Mekah kurang 2 marhalah. Faham? Jadi orang yang tinggal dekat sempadan Mekah ni, tapi jarak dia nak pergi ke Mekah 200 km contohnya. Jadi 200 km ni kurang lebih 2 marhalah. Adakah dia ditaklifkan untuk pergi haji dengan berjalan kaki? Tidak. Kemudian wujudur rahilah liman bainahu wa baina Makkah marhalatan. Jadi syarat ada kenderaan ni hanya untuk orang yang dia dengan Mekah ini 2 marhalah. Sawaun qadara 'alal masyi. Faham? Walaupun tak ada beza, sama ada dia mampu berjalan ataupun tidak. Lagi? Tetapi sunat lah. Tetapi disunatkan kalau dia ni kuat untuk pergi haji. Maka dalam sejarah ada je orang yang mana ambil fadilat ni. Dia beza dengan mazhab Maliki. Kalau mampu berjalan kaki pergi haji, maka kena pergi. Sebab tu ada kisah ulama Mauritania tu, daripada Mauritania jalan kaki pergi haji. Dalam mazhab kita, walaupun dia mampu berjalan kaki, dia tidak juga dihukum wajib pergi haji. Faham? Boleh baca dalam Fadilat Haji kisah-kisah yang Maulana Zakaria bawa, syauk orang terdahulu untuk pergi haji. Ada yang pergi mengesok lah, ada yang pergi wa'adzim fin nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamir. Quran pun sebut kepada Nabi Ibrahim, mereka akan datang mengerjakan haji berjalan kaki, menaiki kenderaan. Jadi orang datang pergi haji berjalan kaki di zaman Nabi-Nabi terdahulu pun datang berjalan kaki. Kemudian sebab itu kita kalau sebagai pendakwah dalam masyarakat, kita targhib orang untuk tahammul masyaqqah kalau dia mampu. Pendakwah lah targhib supaya orang pergi haji. Tapi kalau kita ni orang yang ada travel, orang akan sangka buruk lah. Ni targhib ni supaya ambil package dia. Faham? Jadi dia ada apa? Ada tuhmah. Faham? Jadi sebab itu dia berbeza lah ikut orang yang sampaikan. Di India dulu Syekh apa ni, Syekh Ahmad Irfan ke Syekh Ismail Syahid, dia telah buat gerakan pergi kampung-kampung kat India untuk targhib orang pergi haji. Sebab pada zaman tu orang tak nak pergi haji. Sebab dia pakai fatwa, kalaulah nak pergi haji kena lalu jalan laut, maka tak wajib pergi haji. Faham? Bas. Mazhab Syafi'i ada khilaf. Kalau nak pergi haji kena lalu jalan laut, adakah gugur kewajipan haji? Ada khilaf. Muktamadnya kita tengok keadaan laut. Faham? Kalau laut ghalibnya membahaya, maka gugur kewajipan haji. Maksudnya daripada segi musim lah, angin dan seumpamanya. Kalau tidak, wajib pergi haji.
Jadi waktu itu orang tak nak pergi haji walaupun duit ada. Maka Syekh dengan anak-anak murid dia, kumpulan dia buat gerakan targhib orang kampung-kampung, bagi penjelasan sehingga dia dah dapat membentuk jemaah yang banyak, yang besar untuk pergi haji. Faham tak? Jadi kalau dibiarkan, guna alasan sedikit, tak nak pergi haji. Dengan alasan fatwa tadi, tak wajib pergi haji. Sedangkan laut itu boleh saja diharungi kan. Kemudian kita akan gunakan syurut ni, kalau dari segi fatwa, kita akan gunakan bila orang tu dia mati. Faham? Bila satu orang tu dia mati, maka barulah kita akan tengok iktibar. Dia ini masa hidup dia pernah istita'ah ke tidak. Maka kita akan memaksimalkan semua syarat dia, walaupun kecil. Maksudnya kalau dia ada kurang salah satu daripada syurutul istita'ah, maka kita akan hukum dia ini tidak pernah tidak pernah sampai fasa istita'ah. Maka sekiranya naiki kenderaan, usturita mahmil, kemudian mahmil ni bukan sekeduk. Usturita wujudu mahmil fa in lahiqahu, mana tadi? Washturita syarikun yajlisu kemudian dia maksudnya dia tak boleh naik kenderaan dengan kaki macam tu, tak boleh naik. Dia badan besar ke, kalau dia naik kenderaan yang macam tu, ni kita cerita kenderaan binatang lah yang zaman dulu ni, dia tak boleh naik. Kalau dia naik kenderaan yang seperti itu dengan cara macam ni kan, maka dia akan jadi sangat masyaqqah. Faham? Maka disyaratkan dia ada mahmil. Maksudnya atas kenderaan tu dia ada macam seat. Faham? Seat dia letak atas tu, maka orang tu dia duduk dalam tu. Jadi benda tu, mahmil ni dia ada dua seat. Belah sini satu, belah sini satu. Jadi kalau dia seorang je duduk, maka terbalik lah, benda tu tak seimbang. Faham? Dia kena ada satu orang lagi duduk sebelah sini, barulah benda tu seimbang. Maka kalaulah mahmil itu perlukan apa?
syarik, so, satu orang yang lain akan duduk sebelah sini, maka itu pun disyaratkan untuk dia wajib pergi haji. Faham tak? Sebab apa? Sebab dia ini tidak boleh menunggang kenderaan dengan cara biasa, melainkan akan menghadapi kepayahan. Maka dia perlu duduk atas mahmil. Tetapi mahmil itu dia tidak akan stabil, melainkan ada satu orang lagi perlu duduk di sebelah sini, maka kewujudan orang itu pun disyaratkan. Kewujudan orang sebelah sini pun disyaratkan. Kemudian fa illam yajidi syarik, tapi kalau dia tak jumpa orang yang duduk sebelah sini, fala yalzamuhul hajju. Kemudian walaupun dia ada duit belanja untuk bayar, untuk beli ke, untuk sewa ke mahmil, dia boleh bayar penuh. Dia tak perlu dua orang kongsi duit barulah dia boleh sewa ataupun boleh beli benda tu. Sebab apa? Walaupun ada mahmil, tidak tercapai maksud kita syaratkan adanya mahmil. Maksudnya dia boleh duduk. Kalau dia ada mahmil pun dia boleh beli, tapi tak ada orang nak duduk sebelah sini, tak boleh duduk juga. Dia akan kembali kepada asal, iaitu dia tidak mampu menaiki kenderaan melainkan dengan masyaqqah yang syadid. Walau lahiqahu kemudian, jadi kanisah ni yang sekedup tu, faham? Dia di atas tu, tengok bawah tu, dia kata shibhu haudash. Haudash ni pun sekedup lah, maksudnya dia ada atap atas. Yughrazu fil mahmil, dipacak pada mahmil itu qadban, dua kayu. Wa yulqa alaihi, dan diletakkan di atasnya kain yang berteduh dengannya oleh penumpang. Faham? Itu maksud kanisah. Dia ini masyaqqah. Kalau hanya ada kerusi itu saja, dia masyaqqah juga sebab panas. Dia kena ada sekedup tutup atas. Ini semua iktibar kenderaan zaman dulu lah. Sekarang mana ada kenderaan orang pergi haji, tak ada atap, melainkan gini motor. Faham? Lagi annal mar'ah okey, syarat adanya mahmil ni, kalau untuk lelaki, syarat ini hanyalah kalau dia akan mendapat masyaqqah kalau dia naik kenderaan macam biasa. Tapi untuk perempuan mutlaqan. Faham tak? Untuk perempuan, syarat adanya mahmil tidaklah hanya apabila kalau dia tidak boleh naik macam biasa. Faham? Faham ke tak faham? Maksudnya, untuk perempuan, dia ada syarat tambahan, iaitu adanya mahmil. Tak ada beza sama ada lahiqaha masyaqqatun syadidah fir rukub ataupun tidak. Tapi kalau lelaki, disyaratkan adanya mahmil ni hanya kalau in lahiqahu bir rukubi masyaqqatun syadidah, barulah disyaratkan adanya mahmil. Tapi untuk perempuan, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan adanya, tidak disyaratkan, bahkan mutlaqan. Sebab apa? Dia lebih menutup untuk perempuan berbanding lelaki. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita kena ambil syarat ni dan sesuaikan dengan situasi kenderaan zaman sekarang lah. Macam contohnya ada orang dia tak boleh naik kapal terbang, dia collapse. Siapa dia? Tak boleh naik kapal terbang? Qasyam. Kalau dia nak harungi perjalanan flight pergi Saudi 8 jam, meninggal kot. Sebab pergi Sabah pun hampir meninggal juga. Sabah berapa minit je. Sebab ada orang dia tak boleh naik flight sebab aircon. Faham tak? Kan sebab dia takut aircon. Jadi dia pergi naik apa? Naik kapal. Ataupun naik bas lah pergi Mekah.
Faham? Jadi kalau ada kenderaan boleh lalu jalan darat dan dia ada duit untuk kos tersebut, maka dia kena pergi. Faham tak? Jadi iktibar macam tadi lah. Dia naik kapal terbang boleh naik, tapi dia akan mengalami masyaqah yang syadid sepanjang perjalanan. Faham? Kesihatan. Ada juga orang tak boleh naik kapal terbang sebab trauma. Faham? Masalah psikologi. Maka untuk dia kita kata, kalaulah tak ada jalan lain pergi haji melainkan naik kapal terbang, maka tidaklah dia wajib dihukum, tidak dihukum wajib pergi haji. Sebab ada je sekarang orang ride pergi haji naik basikal lah, naik motor saja, suka apa buat macam tu. Jadi ada kenderaan darat untuk pergi haji. Faham? Maka kalau dia mampu, dia cukup bekal, so kita masih hukum dia wajib pergi haji walaupun menaiki kenderaan darat tersebut. Sebab kenderaan darat ni dia ada masyarakat lain. Faham? Mungkin kos dia rendah, tapi masyarakat segi masa, dia tak adalah masa yang cukup untuk pergi haji kalau naik kenderaan darat. Ataupun kenderaan darat ada bahaya kat, dia perlu lalu negeri yang bahaya misalnya, dan seumpamanya lah. Allah.